Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk bab 7 dan kita telah pun sampai kepada subtopik yang terakhir, iaitu subtopik yang ke-6 berkaitan dengan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Kita lihat dulu rukun negara, sejarah rukun negara, di mana rukun negara ini telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat semasa negara menyambut hari kemerdekaan yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan susulan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 dan tujuannya adalah untuk membentuk satu garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Okey, yang seterusnya maksud rukun negara. Rukun negara merupakan ideologi negara dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Ia juga menyusun prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai kenegaraan dan norma sosial yang mencakupi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Ia juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Okay, seterusnya matlamat ke arah kesejahteraan. Ada 5 matlamat. Matlamat yang pertama adalah negara bersatu, di mana mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan ataupun kepercayaan. Matlamat yang kedua adalah masyarakat adil, di mana apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat adil wujud apabila pihak yang lemah dan berkurangan dibantu supaya mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Matlamat yang ketiga adalah masyarakat progresif, di mana masyarakat mampu mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, mampu bergerak sejajar dengan perubahan dan kemajuan pada masa ini. Matlamat yang keempat adalah masyarakat liberal, di mana masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Matlamat yang kelima, masyarakat demokratik, di mana rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Seterusnya, prinsip rukun negara ada 5. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, di mana menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Dalam Perlembagaan Malaysia telah ditetapkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, manakala agama lain juga boleh diamalkan. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara, mana negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja menjadi simbol penyatuan dan perpaduan berbilang kaum. Seterusnya, mampu melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang, berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri patriotisme yang teguh. Prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Ini merujuk kepada ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan ataupun undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberikan perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima dan patuh dan pertahankan kemuliaan perlembagaan. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang, di mana setiap rakyat perlu menghormati undang-undang dan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya.
dan rakyat bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang. Dan prinsip yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan, di mana prinsip ini memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Ini dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara dan menjadikan amalan dan perlu disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Penghayatan nilai ini mampu melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur. Okey, kesimpulan untuk subtopik ini. Setiap rakyat Malaysia perlu menghayati sepenuhnya prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Prinsip rukun negara mampu memperkukuhkan dan mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Oleh itu, rukun negara sangat penting sebagai peraturan dan norma hidup bagi mewujudkan perpaduan kaum di negara ini. Usaha mewujudkan perpaduan memerlukan kesungguhan dan rasa bertanggungjawab semua rakyat Malaysia. Seiring dengan ini, usaha memantapkan perpaduan dipupuk melalui rancangan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Usaha ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Okey, sebagai latihan, perhatikan logo tersebut, iaitu logo sambutan 50 tahun rukun negara. Okey, yang kita sambut pada tahun 2020. Okey, sila sediakan jawapan bagi setiap soalan dan kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.